It's showtime. Welcome to the real world. Why so serious? Again on the track. Alrighty then. I'm ready for my close-up. Alright. Pendek katanya, we are the selected from God lah. Jadi kita ni mana-mana yang betul-betul konsisten melakukan aktiviti kebajikan ni adalah mereka-mereka yang dipilih oleh Tuhan untuk melakukan charity, untuk membantu orang yang boleh bersungguh-sungguh untuk memberikan bantuan kepada sesiapa sahaja, tak kira agama dan bangsa. You are now listening to Big Ed's Big Story Podcast. Hai guys, bertemu lagi kita dalam Big Story Podcast episod yang ke-10. Kali ni kita tak jemput orang bisnes, tapi tetamu kita hari ni pun memang ada bisnes juga. Guest ni istimewa. Ada sebab kenapa aku jemput dia. Sebab kita berkenalan dalam kerja-kerja charity. So aku nak tanya banyak pasal kerja-kerja charity ataupun isu-isu yang berkaitan dengan charity dengan guest kita hari ni. Perkenalkan Brother Ashraf. Hai, Assalamualaikum. Terima kasih Salam. atas jemputan. Sihat Alhamdulillah, bagus. Sihat, Alhamdulillah. Okey, boleh kenalkan diri dulu. Okey, Bagi mukadimah. baik. Okey, Assalamualaikum semua. Saya Muhammad Ashraf Khan bin Muhammad Najib. Berusia 40 tahun walaupun nampak tak macam 40. Nampak macam 20 kan? Nampak muda. Itu adalah semula jadilah, insya-Allah. Jadi saya bekerja dalam sektor swasta setelah berumah tangga dan mempunyai 4 orang cahaya mata. Berasal daripada Batu Pahat, Johor, dah menetap di Kuala Lumpur sejak daripada tahun 1998. Start belajar lagi lah dekat sini. Jadi belajar dulu dekat Shah Alam, College Vocational Multimedia, JV dengan UiTM Shah Alam. So ambil course multimedia level 4, tapi tak kerja dalam bidang yang kita ambil lah. Kau patut kerja kat BX ni sebenarnya. Oh ya? Multimedia. Kalau ada kosong okey lah, insyaAllah. Jadi ambil course multimedia tapi tak bekerja dalam sektor yang ambil belajar lah. Okay. Jadi sekarang ni kita bekerja dengan syarikat pengeluar makanan terkemuka dunia. So telah hampir 13 tahun dengan company yang sama, alhamdulillah. Which is? So dia banyak memberi dorongan, pengalaman dalam bidang corporate, dalam bidang pengeluaran makanan. Jadi salah satu orang cakap pengalaman yang sama lebih kurang di dalam dunia kebajikan yang dijalankan. Oh, okay. Tapi company ni pun ada buat CSR semua juga? Yes, company sangat support. Kalau kita daripada segi charity, dia bersama dengan grup saya, grup Empire Project. Jadi dia banyak memberikan sokongan, sumbangan, pandangan, teguran dengan apa yang kita lakukan. Jadi apa yang kita buat, dia lebih kepada align yang corporate minta lah CSR. So mereka sendiri pun ada juga buat CSR mereka sendiri, dan saya pun terlibat secara langsung dengan aktiviti-aktiviti kebajikan mereka lakukan di dalam syarikat. Okay. Brother Ashraf ni, dia buat kerja charity menggunakan platform NGO dia, which is Empire Project. Boleh tengok baju yang dia pakai. Aku pun ada baju ni satu, pakai kat rumah. Boleh cerita sikit apa Empire Project buat sebenarnya? Okay, awal pertubuhan Empire Project, kita didaftarkan pada 2016 kalau tak silap. 2016 kita didaftarkan secara rasmi di atas nama Persatuan Empire Kebajikan Malaysia dalam kurungan Empire Project. Dan sebelum tu kita bergerak secara individual je. Kalau kata nama singkatan dia NGI lah, Non-Government Individual. So selama 2 tahun kita bergerak secara individual, bergerak sendiri dengan kawan-kawan, dengan keluarga. Jadi kita punya penambahan sukarelawan, kita bertambah sokongan daripada orang luar, menyebabkan kita minat untuk menubuhkan satu grup yang berdaftar. Jadi itulah tertubuhnya Persatuan Empire Kebajikan Malaysia daripada tahun 2016 sehingga ke hari ini masih lagi bertapak dan berterusan. Faktor utama pada masa tu adalah memberi bantuan makanan kepada gelandangan saja. Kita memang tak ada benda lain. Kita fokus pada gelandangan, makan dia, pakai dia, tempat tidur dia, apa sahaja kita buat adalah untuk gelandangan. Tapi sekarang dah macam-macam kita buat lagi lah. Kalau ikutkan kita tengok
projek gelandangan ni bukanlah sesuatu yang mesti dilakukan dekat Kuala Lumpur ni ataupun dekat Malaysia ni, kerana terlalu ramai sangat NGO dan juga kumpulan serta agensi-agensi yang memang fokus kepada gelandangan. Jadi kita bagi pada mereka buat dan kita memberi sokongan yang lain pula. So kalau kata sekarang ni Empire dah macam-macam dia buat dah. So kalau dulu kita daripada bergelandangan sahaja, sekarang ni kita konsisten projek yang kita fokus adalah miskin bandar. Mereka ni ada pekerjaan, mereka ada perumahan, mereka ada segala-galanya. Tapi mereka agak struggle untuk menyediakan makanan di rumah. Sebab tu kita telah wujudkan Empire Food Bank sejak tahun kedua 2016-2017. Pada tahun 2017 kita telah mewujudkan program Empire Food Bank consistently sampai ke hari ini. 50 keluarga hingga ke 100 keluarga akan kita bantu setiap bulan consistently. Jadi daripada program Empire Food Bank yang kita lakukan, barulah kita lihat ada masalah-masalah lain. Dalam antaranya mungkin mereka tak perlukan makanan, tapi mereka perlukan bantuan daripada agensi yang secara berkala. Jadi daripada bantuan food bank yang kita buat secara kecil-kecilan, kos baru RM30-50 barang bantuan yang kita beri, tapi impaknya satu, the household dapat makan. Satu rumah kita berikan dapat makan. Lepas tu yang keduanya, kita dapat info bantuan-bantuan yang mereka perlukan, bantuan lain. Contoh bantuan persekolahan, bantuan sewa rumah, bantuan bil api, bantuan sara hidup. Jadi benda-benda ni semua Empire tak buat. Tapi kita ada agensi-agensi dan juga syarikat-syarikat corporate yang memang ada buat, yang memang ada dana, ada bajet untuk melakukan aktiviti macam ni, dan kita salurkan maklumat pada mereka dan mereka akan turun padang menyantuni mereka-mereka ni yang maklumat kita bagi. Okey, itu yang Empire Project buat. Empire buat consistently lah. So, yearly project pun kita ada projek Raya Empire, dah masuk tahun ke-6. Kita ada projek Back to School, dan memang tiap-tiap tahun kita buat sejak daripada 2016. Jadi, program-program yearly yang kita buat ni, kita ada penyumbang tetap kita setiap tahun, kita ada penerima kita ada grup-grup NGO yang dengan kita. Jadi, benda ni daripada 2016 sehingga ke hari ini, kepercayaan, kesetiaan, semangat kesukarelawan yang kawan-kawan kita tunjukkan tu sangat-sangat memberi inspirasi kepada kami. Okey. Korang dengar apa yang Empire Project tu buat banyak. List dia panjang. Betul. Tugas yang diorang buat tu, kebaikan yang diorang buat tu dah macam lebih daripada menteri buat sebenarnya. Ada kos apa, sara hidup lah. Yes. Ada bantuan makanan setiap bulan. Consistently. Aku tak tahu menteri ada buat ke tak kan. Tapi bila aku dengar tu macam boleh jadi menteri ni. Kan? Okay, aku nak patah balik ke belakang sikit ya. Okay. Aku bila jemput orang masuk dalam podcast ni, aku sentiasa rasa macam mana orang ni boleh jadi hebat macam ni. Okay. Dia mesti ada sesuatu yang betul dalam hidup dia yang membuatkan dia jadi macam ni. Atau mungkin juga sesuatu yang tak betul. Yes, that is correct actually. Menyebabkan dia jadi hebat lah. Okay. So aku nak tahu cerita dulu-dulu. Wah. Kau daripada kecil memang suka tolong orang ke apa? Suka bagi makan kucing ke apa? Korek rahsia dulu-dulu ni. Macam mana? Macam mana boleh? Dulu kau dibesarkan macam mana? Maksudnya memang mak ayah pesan suruh tolong orang ke? Baik. Okey Adam. Kita semua dibesarkan dalam keadaan dan juga situasi yang berbeza. Kita semua, engkau, aku, orang lain semua, siapa-siapa saja. Jadi kalau ikut daripada kisah aku dibesarkan dalam keadaan keluarga yang sederhana, miskin pun tidak, kaya pun tidak, middle family lah. Kita dibesarkan di dalam kawasan suasana kampung di Batu Pahat, Johor. Okay. Aku dijaga oleh atuk dan nenek. Walaupun parents aku dekat Batu Pahat, tapi aku dibesarkan, dibela oleh atuk dan nenek. Jadi di Batu Pahat lah. Parents aku pun dekat Batu Pahat. Kita rumah lain-lain lah. Tapi aku duduk kat rumah nenek aku. Aku dibesarkan oleh atuk dengan nenek. Anak berapa dia? Apa tu? Anak berapa? Anak tunggal. Oh. Aku seorang je. Betul, sebab Brother Ashraf ni kalau dia bawa pergi charity event dengan bawa Empire Project ni, dia bawa wife dia bawa anak dia, comel anak dia. Lepas tu ada mak ayah sekali kan. Yes. So aku rasa macam satu family buat benda ni kan. Tu aku tertarik tu. Itu yang kita mula dulu pun daripada family.
Jadi aku minat dengan charity ni. Jadi secara tak langsung untuk kita lebih mengakrabkan hubungan silaturahim di antara keluarga dan menunjukkan orang cakap kasih sayang dan juga cara untuk spend time dengan family. Kita bawa family kita sekali. Jadi secara tak langsung kita mendidik budak-budak ni to be someone or better than me in future, insya-Allah. Sekarang anak-anak kau memang faham. Macam kalau kau keluar weekend nak pergi bagi bantuan ke apa, anak kau faham apa yang kau buat? Apa yang kau tengah buat? Okay, yang first, second and third dia orang faham lah. The form 1 kecil lagi lah. Tapi dia dah mula tahu bila kita pakai macam kita pakai baju Empire, dia tahu kita nak pergi bagi bantuan. Dia tahu nak tolong siapa macam tu lah. Jadi dia dah mula faham benda-benda macam tu. Jadi sebelum COVID melanda Malaysia ni, memang mana saja aktiviti yang ada untuk Empire, memang kita akan bawa semua anak-anak kita. Anak-anak, termasuk sukarelawan tetap Empire Project sekalipun yang dah berkeluarga, ada anak-anak, dan kita minta diorang bawa sekalian anak mereka supaya kita boleh develop budak-budak ni daripada kecil untuk lebih berkebajikan di masa akan datang. Kerana aktiviti kebajikan yang mereka buat, yang mereka join dengan Empire ni adalah salah satu silibus yang diorang tak dapat dekat sekolah. Betul. Ini adalah pengalaman mereka sendiri. Kalau ada pun dalam bentuk tulisan lah, dalam buku teks kan, sentiasalah membantu orang lain, tapi bantu macam mana, apa gayanya tu. Correct. Kan, macam mana tu tak tahu, tak ada dalam buku teks kan. Tapi kena tengok kan. Betul. Dengan turun padang, dengan menyantuni mereka, dengan join kita secara betul ni di dunia nyata ni, pengalaman yang mereka takkan dapat dekat sekolah. Itu yang kita cakap. Kalau kata anak-anak mereka nak join masa sebelum COVID dululah. So join lah, kita bawa, kita memang panggil, kita memang train diorang to be someone in future, insya-Allah. Pasal diorang ni semua ni generasi pelapis kita di masa akan datang. Jadi kita nak, kalau kita nak Malaysia lebih berkebajikan, lebih banyak orang yang baik-baik, so kita start daripada sekarang. Itu yang kita cuba buat. Okey, kita patah balik soalan kau tadi tu. Jauh dah ni begini. Mana masa kecil-kecil tu? Aku dibesarkan di dalam suasana family yang pertengahan lah. Kaya pun tidak, miskin pun tidak, macam yang cakap tadi. Dibesarkan dah dengan kasih sayang atuk dan nenek. Anak tunggal. Sekarang ada lagi ya? Dulu dah tak ada. So abah pun dah tak ada. Bapa aku pun dah meninggal dah 4 tahun. Jadi pada masa tu kira cucu kesayangan lah, orang cakap. Jadi dibesarkan oleh datuk nenek apa semua. Pendek kata apa nak semua dapat lah masa tu lah. Pada masa tu. Okay. Pengalaman remaja mungkin sama dengan orang lain, mungkin tak sama. Pasal kita adalah seorang mak rempit di Batu Pahat dulu. Mak rempit tega. So jadi main motor sana sini, berlumba. Motor apa? Dulu pakai Honda Cup lah. Pakai Honda X5, pakai SRX, pakai RZ. Exhaust perang ni lah. Exhaust perang belah-belah ni semua ni lah. Tak ada sensor ni semua lah. Jadi sebagai seorang remaja pada masa tu memang kita seorang yang kaki resa lah. Sampai, tapi walaupun kita bermula daripada mak rempit, kita sampai masuk Johor Skirt, kita main track dekat Johor Skirt selama 2 tahun. Kita masuk Jempol drag race pada masa tu. Kita main drag race. Kita masuk. Ini serius ni kau dah masuk Jempol tu semua dah serius. Walaupun bermula daripada seorang mak rempit dan juga kumpulan-kumpulan rempit yang ada, tapi kerana minat dan juga kesungguhan mereka merempit ni menyebabkan kita masuk kepada lita yang sah lah. Sampai ada lesen sendiri, sampai ada suit sendiri. Jadi kita main kira kau kalau buat benda memang buat sungguh-sungguh pada rempit ke, buat charity ke, memang sungguh-sungguh. Tak kira benda elok ke benda tak elok. Benda elok tak elok pun kita buat bersungguh-sungguh. Jadi pada masa tu diorang semua anggap mak rempit ni kira macam sampah masyarakat lah. Membuang masa, habiskan duit, habiskan jalan apa semua. Tapi zaman kau orang panggil mak rempit ke? Mak rempit. Kau orang panggil bojan ke? Bojan tu yang lain. Bojan dengan bosnya tu dah lain punya cerita. Okay. So kita walaupun merempit, walaupun aku dengan grup-grup aku ni merempit kaki motor, tapi satu bagusnya kita ni sampai ke hari ni grup yang ada, kawan-kawan aku yang ada ni, kita masih lagi berkomunikasi. Kita masih lagi keep in touch each other. So siapa susah kita bantu, siapa yang memerlukan bantuan kita tolong. And then the best part is, walaupun merempit, walaupun kau ni kaki motor, tapi benda-benda haram ni tak sentuh. That's the good part is. Sebab tu kau sentap tadi aku cakap bojan tu. That's why bojan bosnya part lain. Dia satu cerita yang lain. Korang sekolah punya mak rempit kita mak rempit sekolah yang educate sikit lah. Jadi kita tak sentuh benda-benda haram ni semua. Jadi
Syukur Alhamdulillah Nam. Tuhan panjangkan umur aku, Tuhan panjangkan umur kawan-kawan merempit aku. Dan kita yang ada ke hari ini, apa yang aktiviti aku buat pada hari ini much more related dengan apa yang aku dah buat in the past. So jadi aku dah lihat sendiri keadaan masa aku remaja, rempit, orang susah. Jadi apa yang pengalaman aku ada dulu-dulu, so hari ni aku praktikkan dalam dunia aku sekarang. Tapi orang kata dunia pemotoran memang boleh dapatkan kita sahabat. Betul lah? Sangat betul lah. Kan? Tak kisah motor ke, kereta ke, yes. motor klasik ke, kereta klasik ke, kita boleh dapat bukan saja kawan lah, boleh dapat sahabat kat dalam tu. Yes. Betul lah? Betul. Lama Pasal- tu kalau zaman dulu sampai sekarang pun masih lagi ni kan? Aku start kalau tak silap 1996, 97 masa tu. Pasal aku SPM 99. Jadi 96, 97 tu Titan 2, Titan 3 tu dah start tu. Ha. Dah merempit kau jangan. Titan 2, Titan 3 dah merempit. Masa tu dekat kawasan kampung lah. Okay, panjang umur kau memang. Panjang Alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi daripada 99, 98, 99, 2000 kita concentrate kepada dunia pemotoran yang sah. Maksudnya Melita, Johor Circuit masa tu. So ada team lah, ada bengkel yang jadi Yes, kita jadi masa apa, tu sponsor lah. pada masa tu kita bersama dengan grup motor yang diorang panggil Kotia. Kotia, COTIA masa tu. Ada maksud ke Kotia tu? Maksud tu Macam aku tak tahu Kotia lah. Tapi dia punya nama memang Kotia lah. Oh, COTIA. Masa tu dekat Batu Pahat ada macam-macam nama lah. Kotia lah, Regina lah, Racing Corner lah, Rothmans lah. Tim-tim je lah. Tim-tim motor ni lah. Tim-tim motor ni. Jadi kalau tim yang Rosman tu mesti dekat motor dia ada stiker stiker Rothman yang Rothman, dua singa tu, something like that lah. Jadi stiker. daripada tim-tim yang dulu kita ada dengan kita dapat tajaan ataupun sponsor sikit daripada Mash Oil masa tu, daripada Stromberg, bentuk company-company dulu-dulu tu lah, Mash Oil, Stromberg ni semua ni. Lepas tu kita ada bengkel yang dulu budak ni kawan-kawan kita main-main motor sama, bengkel sama-sama. Sekarang ni dia dengan Petronas punya team. Jadi benda ni semua kita nampak dia orang punya perubahan daripada walaupun kau ni hanya cika-cika je bengkel-bengkel tepi-tepi pondok, tepi pokok dulu, tapi sekarang kau dah ada duduk di dalam satu organisasi yang sangat strong. Jadi kita bangga lah. Okay, bukan kau je lah yang bersungguh-sungguh. Kau bersama dengan ramai orang yang bersungguh-sungguh naik motor ni. Bukannya naik motor sahaja. So far Alhamdulillah kawan-kawan aku yang mana batch aku dengan aku main motor sama-sama, kita semua sekarang ni memang cukup berjaya lah. Bukan kata aku dah berjaya sekarang ni, tidak, tapi kita nampak jadi orang lah. Kita jadi orang lah sekarang ni. Dalam rumah tangga ada kerjaya, ada pendapatan tetap insya-Allah. Jadi mungkin ada seorang dua yang mungkin terbabas. Terbabas bukan kata terbabas ambil benda-benda terlarang, tidak. Tapi mungkin dia punya life telah ditentukan, kau punya rezeki parat ni. So jadi orang yang terbabas ni kebanyakan kita akan bantulah. Daripada segi bantuan modal perniagaan. Sampai bila duduk Batu Pahat tu? Macam mana tu? Sampai bila duduk Batu Pahat tu? Sampai umur berapa? Aku tahun 99, SPM 2000-2001 dah mula dekat KL lah. Lepas SPM terus berhijrah ke Kuala Lumpur. Family sekali lah maksudnya. Family tak, aku seorang. Masa aku belajar dekat UiTM masa tu. Okay. Jadi belajar dekat Shah Alam daripada tahun 2001 sampai 2002. Jadi 2003 tu dah start praktikal kerja apa semua dekat Batu Pahat. Parents kerja apa? Parents meter reader Tenaga Nasional Berhad, pembaca meter. Bapak aku lah, arwah bapak lah. Bapak meter reader TNB. Mak tak bekerja, suri rumah sepenuh masa. Atuk aku pensioner TNB juga. Jadi atuk ni dia tarik abah masuk, bapak aku tak sempat tarik aku. Aku tak nak pula. Jadi tapi cousin aku ada, atuk pakcik aku, anak dia. Generasi tu, 3 generasi kerja TNB. Jadi aku tak nak. Jadi aku break the generations lah. Habis kat kau lah. Jadi aku dekat KL lah sekarang ni sehingga ke hari ni, daripada tahun 2001 sampai sekarang ni menetap. Rumah tangga kira dah jadi orang sini lah. Cuma IC tak tukar 01 lah, tu maintain lah. Wife orang sini? Wife orang Setapak. Tapi gap dia jauh lah. 6 tahun dengan aku umur lah. Dia lagi muda? Dia lagi muda lah. Hebat lah. Aku pun taklah tua. Macam mana boleh jumpa? Muda lah. Macam mana boleh jumpa tu? Cuba cerita sikit. Ini korek habis rasa ni. Okay. Aku tahu orang lain tak tanya lah. Tu sebab aku tanya. Kita pendekkan je lah. Kita jumpa dia masa tu aku kerja dengan pakcik aku dekat Danau Kota juga. Pakcik aku sebagai main con
untuk siapkan sekolah di depan perumahan dia. Okay. So masa tu mak dia pula ada kedai nasi lemak dekat depan sekolah tu. Jadi okay, aku kita dah tahu pun dah macam mana cerita dia, aku rasa. jadi sentiasa beli makan, sentiasa belikan bungkus untuk pekerja-pekerja masa tu. Kita kimando masa tu. Jadi dah selalu sangat beli bungkus makan. Terdetik pula rasa masa tu sebagai Masa tu wife tolong mak dia ke macam mana? masa tu ceritanya sebagai adik angkat je. Jadi bila dah jadi adik Okay. angkat tu lama-lama Kau guna terangkat. taktik tu lah. Jadi terangkat tu. Tapi kita menjalinkan penghujung ceritanya dengan sah lah, maksudnya daripada adik angkat tu kita sebagai seorang lelaki, kita gentleman, kita cakap dengan mak dia, kita nak jadikan dia sebagai Izinkan saya cerita memetik bunga di taman makcik. Macam tu ini dah macam bukan cerita charity kan, ini cerita kasih sayang kan ni. Okay, jadi daripada situlah hari-hari beli apa semua kan. Jadi umur pun jauh dengan aku. Jadi masa tu dia bersekolah. Jadi kita masa sekolah tu sebagai tak boleh buat apa lah, dia sekolah kan. Jadi bila dia dah habis sekolah, dah umur lebih 18 tu, barulah kita terbuka lah untuk Kalau dah hari-hari beli nasi lemak lah, mak dia mesti cakap tu, mak sampai tengok elok budak Ashraf tu kan. elok je, beli pun banyak je rezeki masuk orang. Mandu katanya tu kan. Mandu katanya tu. Jadi kerana nasi lemak tu jugalah Nam, kita orang sekarang ni ada satu bisnes pun jual nasi lemak. So menyambung legasi mak mertua lah. Dia berkat percintaan tu kan sampai sekarang menjadi Dekat mana meniaga nasi lemak? meniaga dekat flat Danau Kota juga. Bukan tempat yang sama masa kau jatuh cinta? Tempat sama. Tempat sama ke? Serius lah? Serius, tempat sama. Alamak. Tempat sama. Yang dulu adalah diusahakan oleh pak mertua dan mak mertua aku. Okay. Lepas tu dia orang stop sekejap kerana mak mertua aku disahkan menghidapi kanser payudara. So dia stop 4 tahun. And then sekarang ni dia survive lah. Dia survive walaupun kanser tu ada lagi. Dan kedua-dua telah dibuang. Dia punya kanser telah dibuang dua-dua. Tapi kanser tu masih ada lagi. Dia stop hampir 4 ke 5 tahun kalau tak silap. Dan sekarang ni kita orang ambil alih lah. Kita orang ambil alih balik dan kita orang set up balik kedai dia apa semua. Untuk kita orang buka kita orang punya nasi lemak. Tapi resepi yang sama, cita rasa yang sama daripada dia. Kasih dan sayang yang Kasih sama. dan sayang yang sama. Dan kita orang yang continue benda tu, insyaAllah. Okay. Macam mana kau rasa didikan daripada mak ayah atau family ataupun nenek dan atuk kau menyebabkan kau jadi orang yang nak tolong orang? Sebab bukan semua orang boleh seringan itu untuk tolong orang dan sesungguh-sungguh tu untuk tolong orang tau. Sebab aku tengok bila kau buat event charity, aku tengok aku yang penat. Aku rasa macam asal sungguh-sungguh kan. Macam kau punya kesungguhan tu macam dibayar banyak. Okay. Untuk orang buat kerja macam tu punya kesungguhan lah. Baik. Dia kalau kata bukan kata kau seorang je lah. Sebelum ni pun mana-mana media yang panggil pun dia akan tanya soalan yang sama juga. Pada aku, kebajikan ataupun melakukan aktiviti kebajikan ni semua orang boleh buat. Tak kira siapa, kau, aku, diorang yang tengok, siapa-siapa sahaja. Semua orang kita boleh buat aktiviti kebajikan ni. Tapi sampai satu level, sampai satu tahap dan juga kesungguhan kau akan rasa down. Jadi itu yang kadang-kadang orang tak capai. Orang tak boleh nak buat. Jadi pendek katanya, we are the selected from God lah. Jadi kita ni mana-mana yang betul-betul konsisten melakukan aktiviti kebajikan ni adalah mereka-mereka yang dipilih oleh Tuhan untuk melakukan charity, untuk membantu orang yang boleh bersungguh-sungguh untuk memberikan bantuan kepada sesiapa sahaja, tak kira agama dan bangsa. Semua orang boleh buat charity, semua orang boleh buat aktiviti kebajikan ni. Tapi bukan semua orang boleh konsisten dan bukan semua orang boleh buat macam mana yang kita buat. Jadi siapa-siapa sahaja yang dekat luar ataupun untuk diri aku sendiri yang kau tengok, mungkin kita ni adalah yang dipilih untuk melakukan aktiviti ni. Dan orang-orang yang macam aku yang bukanlah tak bersungguh kan, maksudnya aku tak ada kekuatan untuk buat macam engkau, aku support kau lah. Sebab tu kalau aku tengok nama Ashraf Empire Project,
Kalau minta barber on, aku bagi. Yalah. Minta apa semua aku bagi. Bukanlah kata semua orang tak boleh buat aktiviti tu, bukan. Bukanlah kata kau buat bagus tak bagus, aku buat bagus tak bagus, tidak. Tapi pada aku semua orang boleh buat. Semua orang macam aku cakap tadi, semua orang sama je. Semua orang boleh buat aktiviti kebajikan, semua orang boleh membantu orang, semua orang boleh buat NGO ke apa. Tapi kepercayaan, consistently, ketulusan yang agak sukar untuk diorang maintain benda-benda ni semua. Konsisten tu susah tu kan. Konsisten tu sangat susah. Sangat susah. Sebab aku pun bukanlah alasan, maksudnya aku rasa macam aku bisnes, sibuk dengan menjaga bisnes aku. Lepas tu aku nak buat kerja-kerja charity ni, aku kena split masa tu kan. Tapi bila aku tengok kau, aku rasa macam kau pun kerja tak? Lagi lah kerja tak boleh suka-suka keluar pada office ni. Yes. Macam aku nak keluar, aku keluar je. Betul. Tak ada hal. Kan macam tengah hari nak pergi hantar makanan kat pusat transit ke apa, aku boleh keluar gitu je. Tak siapa nak tanya aku gimana pun. Kau kerja, ada majikan lah kan. Yes. Pun masih boleh buat. Dan kalau nak kira kau buat lagi bagus pada aku ke tak, aku kalau tanya aku cakap kau buat lagi bagus banyak jauh pada aku lah. Okay. Sebab tu aku rasa macam macam mana kau buat macam tu lah. That is what we call it time management. Kau kena tahu dalam dunia kebajikan ni, bukanlah kata kalau aku boleh buat benda ni untuk jadikan sebahagian daripada hidup aku. Yes, this is part of my social activity now. Pasal dunia kebajikan Empire Project ni sebahagian daripada hidup aku dah sekarang ni. Okay. Tapi dalam masa yang sama kau kena tahu kau ada kerjaya, kau ada majikan, kau ada bos, kau ada company yang membayar kau gaji setiap bulan, yang menjadi sumber pendapatan dan juga periuk nasi kau. Okay. Jadi kau kena tahu bila time kerja kau buatlah kerja. Kau jangan sibuk benda-benda lain. Bila time bos bagi kau task untuk habiskan, then kau buatlah bersungguh habiskan. So lepas waktu kerja, that is your free time. Lepas waktu kerja kau manage lah untuk time kau buat charity ni. Jadi on weekend tak ada kerja, dan kita buatlah charity yang kita buat ni. So buat benda-benda lain. Jadi daripada segi penerimaan keluarga pula, sebab tu dia cakap awal-awal pasal aku buat benda kebajikan ni, dan macam mana caranya untuk aku spend time dengan family aku. Aku heret dia orang sekali join aku. Itu quality time untuk family kau. Yes, quality time untuk aku sama-sama dengan mereka, supaya dia orang tak terasa tersisih, supaya dia orang tak rasa aku buat kerja kat luar ni entah apa-apa entah. Tapi dia orang tahu aku buat kerja charity, dia orang tahu aku buat kerja yang untuk membantu orang. Jadi aku heret dia orang sekali buat dengan aku. That is the best time yang aku ada dengan family aku. Kerja charity, family. Kau kena tahu macam mana untuk bahagikan masa-masa tu semua. Dan the most important thing is aku sentiasa cakap dengan budak-budak aku, dengan tim Empire sendiri. Kalau ada di antara kita ini yang memerlukan bantuan, jangan tengok orang lain dulu. Tengok family kita dulu. Tengok budak-budak kita dulu. Siapa-siapa di antara kita yang memerlukan bantuan dulu, baru kita buat benda-benda yang di luar. Okay. Dan benda yang best pasal Brother Ashraf ni adalah nature of kerja dia boleh merge dengan kerja charity dia. Ada ruang untuk dia orang buat kerja sekali. Aku tak tahu aku boleh mention ke tak nama tempat kerja kau. Boleh lah kot. Boleh. Brother Ashraf ni sebenarnya kerja dengan Nestle. Yes. So korang boleh bayang macam mana boleh merge Nestle punya strength dengan charity di bawah Empire Project punya strength. Tapi bukan itu saja sebabnya. Sebab kalau itulah sebabnya, semua staff di bawah Nestle ada NGO charity sendirilah kalau itu sebabnya kan. Tapi disebabkan guys kita pada hari ni ada satu semangat yang special, ada reason dia kenapa dia buat charity. Sebab tu dia boleh buat, dan tempat kerja dia menjadi salah satu advantage kenapa dia boleh buat dengan lebih bagus lagi. Okay, kita ada banyak lagi nak sembang pasal charity. Tadi kita dah kenal pada Ashraf ni. Kita akan jumpa lagi di bahagian yang kedua, episod ke-9 Big Story Podcast. Jumpa di bahagian yang kedua. You are now listening to Big Ads Big Story Podcast.